Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam channel Ami Amal TV. Tahniah diucapkan kepada filem Maitoten dan movie arahan Sahmi Sazli yang telah mendapat kutupan melebihi 5 juta ringgit. Ingat belaka hak sahur-sahur tu. Asyik yo pare YB Bedu Pak Abu Kacik dan Sahmi Sazli. Okay, kali ini kita akan belajar untuk menjawab soalan-soalan SPM sejarah secara objektif. Kita akan buat latihan daripada buku Terbitan Pelangi untuk skor A. Jadi siapa-siapa nak boleh beli kedai buku. Harga tak siapa pun RM8. Soalan nombor 1. Maklumat berikut berkaitan dengan pandangan yang dikemukakan oleh seorang sarjana. Tamadun ialah pencapaian tahap tata susila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat. Apakah aspek yang ditekankan dalam konsep tamadun tersebut? Okey, jawapannya A. Rohaniah. Nombor 2. Apakah kepentingan pintu gerbang dalam negara kota di Mesopotamia? Jawapannya B. Melambangkan kekayaan sesebuah negara kota. Okey, nombor 3. Senara berikut merupakan negara kota dalam tamadun Yunani. Athens, Sparta. Apakah persamaan antara negara kota tersebut? Jawapannya C. Masyarakat sentiasa bersatu padu. Nombor 4. Apakah kesan pembentukan empayar oleh Chandragupta Maurya? Jawapannya D. Mengubah status raja kepada maharaja. Nombor 5. Apakah kegiatan ekonomi kerajaan agraria? C. 2 dan 3. Iaitu memungut hasil hutan dan mengusahakan tanaman padi. Nombor 6. Maklumat berikut berkaitan dengan pemerintah dalam kerajaan Angkor. Raja Indra Warman I. Apakah sumbangan beliau kepada perkembangan kerajaan tersebut? D. 3 dan 4. Iaitu membina sistem pengairan dan membina barai. Soalan 7. Mengapakah zaman jahiliyah dianggap sebagai zaman kegelapan dalam masyarakat Arab di semenanjung tanah Arab? B. 1 dan 4. Tidak menyembah Allah dan tiada kitab suci sebagai panduan. Soalan 8. Raja 1 menunjukkan amalan masyarakat Arab Jahiliyah. Sistem kabilah diketuai oleh seorang syekh. Apakah syarat untuk menjadi seorang syekh? A. 1 dan 2. Bijak berpidato dan berfikiran matang. Soalan nombor 9. Mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar Mus'ab bin Umair ke Madinah selepas perjanjian Aqabah pertama? B. Melaksanakan dakwah Islamiyah. Soalan 10. Bagi meneruskan dakwah Islamiyah, Nabi Muhammad SAW telah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah.
Jadi apakah faktor berlakunya hijrah tersebut? C. 2 dan 3. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan jemputan masyarakat Arab Madinah. Soalan sebelah. Apakah kepentingan proses berikut pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin? Calon khalifah, majlis syura dan proses bai'ah. A. Menjamin pemerintah yang berkelayakan. Nombor 12. Raja 2 menunjukkan gelaran yang diberikan kepada Khalifah Abu Bakar sebagai penyelamat umat Islam. Jadi mengapakah gelaran tersebut diberikan kepada Khalifah Abu Bakar? B. Menghapuskan gerakan Ar-Riddah. Nombor 13. Bagaimanakah cara penyebaran Islam ke Asia Tenggara? A. 1 dan 2. Perdagangan dan perkahwinan. Nombor 14. Apakah perubahan yang berlaku dalam sistem politik di Asia Tenggara selepas kedatangan agama Islam? A. 1 dan 2. Pengenalan institusi kesultanan dan Islam dijadikan asas perundangan. Nombor 15. Apakah peranan tokoh berikut dalam kerajaan Melayu Melaka? Maulana Abu Bakar dan Maulana Sadar Jahan. C. Menjadi penasihat kepada Sultan. Nombor 16. Masyarakat Melayu tradisional mementingkan pendidikan tidak formal. Bagaimanakah kaedah penyampaian dalam sistem pendidikan tersebut? D. 3 dan 4. Penceritaan dan pemerhatian. Nombor 17. Mengapakah gereja Katolik menjadi sangat berpengaruh dalam kalangan masyarakat di Eropah pada zaman gelap? A. Memiliki banyak hartanah. Nombor 18. Apakah bentuk pemilikan tanah di Britain sebelum revolusi pertanian? A. 1 dan 2. Tanah awam dan secara persendirian. Nombor 19. Apakah jenis tanaman komersial yang diusahakan oleh kerajaan British di tanah Melayu pada abad ke-19? B. 1 dan 4. Tebu dan tembakau. Soalan 20. Mengapakah penggunaan mata wang berikut pupus menjelang abad ke-19? Dina emas Kelantan, jongkong tampang pahal. A. Pengenalan wang kertas. Soalan 21. Terusan Suez telah dibuka pada tahun 1869 yang menghubungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah. Apakah kesan pembukaan terusan tersebut terhadap Asia Tenggara? B. Penjajahan berlaku. Soalan 22. Raja 3 menunjukkan perubahan corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Tahap pertama bercorak sederhana. Tahap kedua bercorak radikal. Mengapakah gerakan tersebut bersifat radikal pada tahap kedua? D. Perjuangan tidak berkesan. Soalan 23. Maklumat berikut menunjukkan perjuangan pemimpin tempatan di Sarawak tahun 1853.
rentak menyerang kubu Bruk di Nangas Kerang. Mengapakah beliau bertindak sedemikian? D. Menentang kezaliman terhadap orang iban. Nombor 24. Maklumat berikut berkaitan dengan kesengsaraan hidup semasa pendudukan Jepun Tanah Melayu. Kekejaman pentadbiran, kekurangan ubat-ubatan dan kekurangan makanan. Apakah kesan kesengsaraan tersebut terhadap penduduk Tanah Melayu? B. Menolak penguasaan kuasa asing. Nombor 25. Maklumat berikut berkaitan dengan novel yang dihasilkan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Novel Keris Melaka, pengarang dia Ahmad Bakhtiar. Dan novel Anak Mak Lela Gila, pengarang dia Ishak Haji Muhammad. Jadi apakah tema yang diutarakan dalam novel tersebut? C. Semangat menentang penjajah. Soalan 26. Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri negara dan bangsa di Malaysia. Itu negara, kerajaan, atau X. Apakah X? C. Perlembagaan. Soalan 27. Pada tahun 1911, Sultan Zainal Abidin III meluluskan perlembagaan yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Mengapakah perlembagaan tersebut diluluskan? B. Mengekalkan kedaulatan negeri. Soalan 28. Gambar 1 menunjukkan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Mengapakah mereka membuat bantahan tersebut? A. Mengancam status quo. Soalan 29. Apakah jenis kerakyatan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? A. 1 dan 2. Melalui permohonan dan kuasa undang-undang. Soalan 30. Maklumat berikut berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Tarikhnya 8 Februari 1946. Peristiwa dia, Warner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan Persatuan Kaum Tempatan Sarawak? D. Bercanggah dengan perlembagaan 1941. Soalan 31. Maklumat berikut berkaitan dengan rundingan yang dilakukan sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Tarikh dia 18 Januari sehingga 8 Februari 1956. Rundingan London. Jadi apakah persetujuan yang dicapai dalam rundingan tersebut? D. Pembentukan Suruhanjaya bebas untuk mengkaji perlembagaan. Soalan 32. Petikan berikut menerangkan ancaman komunis di Asia Tenggara. Teori domino berpengaruh dalam politik Asia Tenggara pada tahun-tahun 1960-an. Menurut teori ini, komunis yang sudah bertapak di Indochina akan menguasai negara-negara lain di Asia Tenggara. Sumber sejarah Malaysia 1800 hingga 1963 oleh Muhammad Isa Osman. Apakah tindakan pemimpin kita untuk mengelakkan ancaman tersebut? B. Membentuk Persekutuan Malaysia. Soalan 33. Maklumat berikut menerangkan hubungan tegang antara Malaysia dengan Indonesia. Tarikh 20 Januari 1963. Peristiwa konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Kempen Ganyang Malaysia.
Apakah tindakan Indonesia semasa peristiwa tersebut? B. B. 1 dan 4. Menceroboh ruang udara dan menyerang kapal-kapal nelayan. Soalan 34. Maklumat berikut merujuk kepada bidang kuasa kerajaan persekutuan. Hal ehwal luar negeri, keselamatan dalam negeri, X. Okey, apakah X? A. Pelajaran. Soalan 35. Gambar 2 menunjukkan jata negara Malaysia. Mengapakah jata tersebut penting kepada negara dan bangsa Malaysia? B. B. 1 dan 4. Memperkukuh perpaduan rakyat dan melahirkan rakyat yang bersemangat wajar. Soalan 36. Rancangan Malaya pertama dilaksanakan pada tahun 1956 sehingga 1960. Apakah matlamat rancangan tersebut? B. B. Membangunkan kawasan luar bandar. Soalan 37. Cabaran ke-6 Wawasan 2020 ialah membina masyarakat yang maju dan saintifik. Bagaimanakah matlamat tersebut dicapai? B. B. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Soalan 38. Blok dunia berikut terbentuk semasa Perang Dingin, iaitu blok kapitalis dan blok komunis. Apakah ciri-ciri blok kapitalis? B. B. 1 dan 4. Mengamalkan pemerintahan demokratik dan menjamin kebebasan individu. Soalan 39. Maklumat berikut menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia. Dasar luar Malaysia sebelum 1971 Pro Barat. Selepas 1971 berkecuali. Mengapakah berlaku perubahan dasar tersebut? C. C. Pengaruh Britain di timur berkurangnya. Soalan 40. Pertubuhan berikut mempunyai matlamat yang sama. Itu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASA 1961. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN 1967. Apakah matlamat tersebut? D. D. Menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang.